Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanata wa ballaghar risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita direzekikan untuk bertemu. Dan ada di kalangan kita mungkin kali pertama bertemu. Nak pula saya di Kuala, tuan-tuan di Kuala juga. Cuma saya di Kuala Kangsar, tuan-tuan di dekat area Kuala Lumpur. Jadi ala kulli hal, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita biiznillah subhanahu wa taala di dalam pertemuan yang kita sama-sama berniat beriktikaf dalam Masjid Al-Hasanah ini. Dan dalam masa yang sama, moga sepanjang kita beriktikaf menuntut ilmu ini, kita terus didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi satu munasabah yang baik disebabkan ini adalah majlis pertama, saya kira kali pertama saya mengajar di sini. Sebelum ni adalah bulan Ramadan tahun lepas adalah kita sembahyang Qiyamul Lail, kebetulan duduk dekat dengan pejabat Ruak Jawi dekat kawasan sini, dekat area Kajang. Jadi rasanya saya tak pernah berkuliah di sini, cuma pernah hadir solat di sini. Dan dulu pernah ada seorang syekh daripada Syria pernah datang sekali dengan Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri. Kami buat ada pertemuan, rasa ada satu dewan dekat tepi sini. Dan itulah namanya sedikit pengalaman saya berkait dengan masjid ini. Dan masjid ini masjid yang terkenal di Selangor ini. Moga Allah Subhanahu wa taala memberkati dan menjadikan kita semua dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Maka satu munasabah yang baik disebabkan ini kali pertama kita bertemu, dan kita mungkin akan membaca pelbagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang majlis ini. Maka satu perkara yang menarik juga kalau kita boleh sama-sama mendengar al-hadis al-musalsal bil awwaliyah, yang merupakan hadis yang dibacakan kali pertama kepada orang yang kali pertama bertemu dengan kita, supaya antara kita dengan Rasulullah ni keterikatan kita itu kuat. Hatta bertemu dengan orang kali pertama bertemu pun, buah ataupun faedah hasil daripada pertemuan itu, mula-mula sekali kita mendengar satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada zaman berzaman, bersambung sehingga kepada kita dengan pelbagai jalur sanad, ikut setiap para masyayikh mengambil daripada siapa. Dan saya kira ini adalah antara hadis yang sangat masyhur di Malaysia sini. Atau Ustaz Hafiz ni mungkin beliau ada juga meriwayatkan hadis ini, dan saya sangat optimis yang beliau telah meriwayatkan hadis ini daripada salah silap para guru yang menyambung, begitu juga dengan para asatizah yang lain. Jadi moga-moga ada kelebihan dan kebaikan untuk saya mulakan dahulu. Walaupun majlis kita ni majlis pembacaan akidah, tetapi moga-moga tak ada masalah, sebab akidah kita juga adalah akidah yang bersumberkan daripada Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mulakan dahulu supaya saya tak terlajak membaca macam-macam hadis, terlupa untuk baca hadis ini. Maka saya bacakan dahulu hadis yang saya terima dengan salah silah sanad yang bersambung sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Saya pun ada bagi ke Fadil Ustaz Hafiz, mungkin kalau boleh dikongsikan kepada yang hadir selepas ini biiznillah subhanahu wa ta'ala. Qala al-faqir ila afwi rabbih khairun nizam ibnu Man Husain ibni Yusuf al-Malizi ghafarallahu dhanbahu wa ja'alahu wa iyana jami'an min ibadihi allazina yanaluna rahmata Allah azza wa jalla fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Qala al-faqir haddathana shaykhuna al-muhaddis Fadilatul Syekh Usamah ibnu Badi' Sa'idan al-Filastini aslan al-Ash'ari
عقيدة، الحنفي مذهبا، الشامي ترعرعا، التركي سكنا. وهو أول حديث سمعته منه أولية حقيقية بشرطه المعتبر عند أهل هذا الشان، وذلك في يوم الجمعة اليوم الرابع من شهر ربيع الثاني سنة 34 و400 وألف من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيد مكة وسيد مدينة وسيد العالمين. وهذا المجلس يوافق 15 من شهر فبراير سنة 2013 ميلادية. قال: حدثني شيخنا العلامة الداعية محمد أبو الهدى ابن إبراهيم اليعقوبي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد المكي ابن محمد ابن جعفر الكتاني، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أحمد بن إسماعيل البرزنجي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا والدي إسماعيل البرزنجي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا صالح ابن محمد الفلاني العمري، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن محمد بن عبد الله المغربي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد الله بن سالم البصري، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا شمس الدين محمد بن العلاء البابلي المصري، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا شهاب الدين أحمد بن محمد الشلبي الحنفي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا جمال الدين يوسف ابن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا برهان الدين إبراهيم ابن علي القلقشندي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا شهاب الدين أحمد بن محمد المقدسي الواسطي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا صدر الدين محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا نجيب الدين أبو الفرج عبد اللطيف ابن عبد المنعم الحراني، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي المعروف بابن الجوزي الحنبلي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أبو سعيد إسماعيل ابن أبي صالح النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزاز، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، وهو أول حديث سمعته منه. عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. وفي رواية: يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي رواية: yarhamkum man fis sama. Itulah hadis yang diperdengarkan kali pertama sebelum seseorang membaca mana-mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Moga-moga menjadi satu pertalian yang kukuh antara kita dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum di akhirat lagi kita sudah mempunyai tali ikatan yang mengikat antara kita dengan orang sebelum kita bersambungan tanpa putus sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga sebagaimana sanad hadis ini tidak putus,
tidak putus juga hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bila-bila biiznillah subhanahu wa ta'ala. Hadis tadi yang diperdengarkan kali pertama ini berbunyi, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Dan boleh juga dibaca yarhamkum man fis sama' dengan dibariskan mati pada huruf mim. Cuma dia akan ada sedikit perbezaan dari sudut makna. Pun begitu, guru kami Fadilatul Syekh Usamah Ibnu Badi' Sa'idan Al-Filastini, sewaktu membaca hadis ini, beliau membaca dengan membariskan depan pada huruf mim kerana maknanya adalah begitu besar. Apa maksud hadis ini? Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang merahmati akan dirahmati oleh Ar-Rahman. Siapa yang dalam jiwanya ada perasaan belas kasihan, perasaan kasih, perasaan mudah tersentuh apabila ada orang dalam kesedihan, kesusahan, kepayahan, lalu dia melakukan kebaikan kepada orang yang ditimpa ujian tersebut, sama ada dengan doanya atau dengan bantuan kewangannya atau dengan kata-kata semangat atau apa sajalah. Nabi kata orang-orang yang merahmati akan dirahmati pula oleh Ar-Rahman. Maksudnya Tuhan yang memiliki rahmat yang sangat-sangat besar. Tuhan yang memiliki rahmat yang begitu hebat, yang kita orang Melayu terjemahkan kepada Maha merahmati atau Maha mengasihi, Maha pemurah. Kerana di sana ada beza di antara Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Walaupun Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim kedua-duanya boleh diterjemahkan kepada Tuhan yang memiliki rahmat. Sebab Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim itu diambil daripada asal kalimah Ar-Rahmah. Cuma ada beza sikitlah, sebagai ulama sebut Ar-Rahman adalah Al-Mun'im bi Jalailin Ni'am. Manakala kalau Ar-Rahim pula adalah Al-Mun'im bi Daqaiqin Ni'am. Kalau Ar-Rahman, Tuhan yang memberikan nikmat secara yang besar-besar, rahmat, nikmat yang besar-besar. Kita minta, ya Allah bagilah kami kesihatan, itu nikmat yang besar. Ya Allah berilah kami kehidupan yang dikau redai, matikan kami dalam keadaan dikau redha, jauhkan kami daripada maksiat, selamatkan kami di dunia dan juga di akhirat. Itu permintaan yang besar-besar. Apabila Allah mengkabulkan, dan moga-moga Allah mengkabulkan, amin, maka Allah ketika itu adalah bersifat dengan Ar-Rahman, iaitu memberikan nikmat yang besar-besar. Ketika Allah memberikan nikmat yang besar-besar kepada kita, nama Allah Azza wa Jalla melihat kepada suasana ketika itu adalah Ar-Rahman. Tapi kalau kita memohon permintaan yang halus-halus, yang kecil-kecil, yang renek-renek, ya Allah lama benar tak makan daging kambing, contoh, atau bagilah ya Tuhan, udah lama benar tak rasa kan, selalu makan kambing lubuk mabar je, bolehlah makan daging hasanah pula. Daging yang hasanah, daging yang baik maksud dia, bukan daging yang yang disediakan di hasanah. Ya Ustaz Hafiz, ni bukan permintaan, ini contoh, bukan satu permintaan yang mesti. Okey. Kalau kita minta benda yang halus tu, ya Allah, apa nama, duit tak berapa nak banyak ya Tuhan, bagilah rezeki hari ni biar melimpah sikit, contoh. Jadi permintaan yang halus-halus itu, kalau Allah takdirkan untuk memberikan kepada kita, maka Allah bersifat dengan Ar-Rahimiyah, iaitu Tuhan yang memberikan nikmat yang kecil-kecil, supaya kita tak malu minta kepada Tuhan. Tak kira nikmat yang besar ke yang kecil, Allah gabungkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, supaya kita tak ada perasaan malu dengan Tuhan. Mintalah, nak malu buat apa? Bukan Tuhan orang miskin, bukan Tuhan orang kaya kedekut. Minta apa benda pun Allah akan bagi. Maka orang yang memiliki sifat rahmah, dia akan disayangi oleh Tuhan yang memiliki sifat rahmah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Maka setelah Nabi SAW menyatakan fakta ini, Nabi tak nak kita hanya sekadar tahu fakta, sekadar menjadi orang yang mengetahui, tetapi Nabi nak kita alim wa amil, orang yang mengetahui dan mengamalkan. Terus Nabi menggesa kita, memaksa kita, kalau saya boleh guna istilah begitu, sebab Nabi memang memaksa kita, walaupun tak
Tidaklah dalam setiap keadaan itu wajib. Tetapi Nabi nak sangat-sangat kita supaya memiliki sifat ini, iaitu dengan ucapan Nabi, irhamu man fil ardi. Irhamu rahima, yarham, irham. Dalam fi'il madhi, mudhari' dan amarnya. Jadi kalau irhamu, kamu semua, dalam usul fiqh dia kata, maknanya sirah seperti ini dia akan memberi makna lil umum, tanpa berkecuali. Kamu semua tanpa berkecuali, tak kira siapa pun kamu semua rahmatilah siapa sahaja yang berada di atas muka bumi. Digunakan satu lagi kalimah al-umum, iaitu man, siapa sahaja. Orang yang satu geng dengan kita, orang yang geram dengan kita, orang yang memang sayang benar dengan kita, orang yang geram, tak suka, sakit hati, buat zalim dengan kita, yang satu agama dengan kita, yang tak sama agama dengan kita, asal dia tu anak keturunan Nabi Adam AS. Nabi kata, irhamu man fil ardi. Siapa sahaja di kalangan manusia yang ada tinggal di atas muka bumi ini. Memanglah semua kita tinggal di bumi, tak adalah saya tinggal di langit. Tetapi Nabi nak sebut tu kerana Nabi nak buat perbandingan selepas ni. Nabi kata, kamu semua sayangilah, rahmatilah siapa sahaja yang tinggal di bumi ini. Kesan dia bukan sekadar di bumi sayang kamu, walaupun tak dalam hadis, tapi itu yang difahami. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Nescaya kalau kita baca yarhamukum, dia akan memberi makna doa. Kamu semua rahmatilah siapa yang ada di atas muka bumi ini. Moga-moga kamu semua dirahmati oleh yang ada di langit. Tapi kalau kita baca yarhamkum, dia akan memberi erti, kalau kamu merahmati siapa yang ada di atas muka bumi ini, balasannya adalah kamu akan dirahmati pula yang tinggal di langit. Jadi dibawa kepada satu makna satu lagi, mafhumul mukhalafah. Maknanya kalau kamu jahat, kasar, ganas dengan yang ada di atas muka bumi ini, nanti yang di langit pun ganas dan tidak menyayangi kamu. Sebab tu sebagai ulama lebih gemar untuk membaca yarhamukum, dengan harapan moga-moga Allah merahmati dan mengasihi seluruh kita, walaupun di kalangan kita ada yang perangainya boleh tahan juga. Atas makna doa. Walaupun begitu, Nabi minta kita supaya menyayangi siapa sahaja yang ada di atas muka bumi ini. Sebab itu kita kena usaha sampai ke satu tahap kita kasih kepada orang yang kasih kepada kita, dan kita juga kasih kepada orang yang suka mengata kita. Terbalik tu. Selalunya orang yang sayang kat kita pun kadang-kadang benci. Orang yang sakit hati dengan kita, idaklah kita sayang dengan dia. Dia mengentam kita, kita kata apa? Ingat dia seorang boleh mengentam. Awak mengentam boleh tahan juga. Pakat-pakat saling hentam-menghentam. Kita kena sampai kepada satu tahap supaya kita ini menyayangi seluruh manusia ini tanpa berkecuali. Sampai yang maki dengan kita pun, orang kata, ustaz, dia tu asal pergi pergi ke kedai, maki ustaz, makan 5 minit je, lebihnya maki. Sampai kita boleh jadi sayang dengan dia, walaupun, oh ya ke? Dia seronok ke? Seronok benar nampak mukanya tu. Alhamdulillah, yang penting dia seronok. Lagi sikit lah. Maknanya yang penting kaum muslimin seronok. Dengan cara apa sekalipun, yang penting kita telah memberikan satu peluang supaya dia gembira. Maknanya kita pun gembira, alhamdulillah, seronok tengok dia pun seronok. Dia pun puas hati, sedap memaki orang tua tu. Jadi dua-dua seronok. Sebab tu sebagian ulama sufi kata, aku hadiahkan maruahku dan juga namaku serta peribadiku untuk dimaki oleh sesiapa sahaja pun. Aku hadiahkan, aku halalkan. Biasanya tak sampai kita situ. Tapi kalau Allah berkehendak sampai. Sehingga puji dan maki adalah sama. Orang maki kita dengan orang puji kita sama je. Orang puji kita, kita kata, dia puji aku, dia tak tahu aku dengan Tuhan macam mana. Akhirnya kita tak termakan dengan pujian dia. Dia maki kita, kita kata, alhamdulillah, bila dia maki aku, orang pun pandang tak berapa elok dengan aku, orang pun tak adalah mengacau aku boleh banyak masa dengan Tuhan. Dan dia pun fikir, kenapa dia maki aku, apa salah aku dengan Allah. Dia balik ke situ. Dia bukan melihat kepada, kau ajar punya budak kerja maki aku, siap engkau? Tak.
Walaupun boleh kita ambil tindakan, tetapi moga-moga sampai kita kepada tahap Sayyiduna Rasulullah. Walaupun takkan sampai sepertinya Nabi, tapi lebih kurang je lah. Walaupun jauh sangat perbezaan, jauh sangat antara kita dengan Nabi, tapi biarlah sampai kita seperti Nabi SAW. Dibaling batu di Taif, dihujankan pula oleh Nabi dengan cucuran doa, moga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang Taif. Tak kena tak boleh tuan-tuan. Cuba kita try sekali. Dapat tahu orang tu maki kita, angkat tangan. Kan doa tengah makbul tu. Agak-agak doa kita apa? Kalau kita doa, ya Allah pecahkanlah perut dia, sedap puas hati kan? Doa tengah makbul. Tapi kalau kita doa yang lain, ya Allah ampunkan dosa dia, rahmati hidup dia, murahkan rezekinya, pastikan dia di kalangan hamba-hambamu yang dikau selamatkan daripada segala musibah. Amin. Buat sekali. Memang tuan-tuan, peringkat awal geletar kita, geram, nak keluar lain, nak keluar lain, tapi yang kita paksa keluar lain. Gamaknya mau kita sampai menangis tu, menangis bukan sedih, menangis geram, tak lepas daripada yang realiti yang kita nak. Tapi moga-moga apabila kita sanggup untuk berbuat baik kepada hamba Allah, moga-moga ada silap kita sikit-sikit dengan Tuhan, Tuhan lepaskan untuk kita selamat di akhirat nanti biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hadis pertama, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai, yang telah diriwayatkan dan bermula daripada murid Sayyidina Sufyan Ibn Uyainah. Sayyidina Sufyan Ibn Uyainah ini adalah di antara tabi'in, dan beliau juga adalah guru kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, imam mazhab kita, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Antara guru beliau adalah Sayyidina Sufyan Ibn Uyainah. Jadi salah seorang murid Sayyidina Sufyan ini bernama Abdul Rahman bin Bishr bin Bishr bin Al-Hakam. Beliau ketika mendengar hadis daripada Sayyidina Sufyan, kebetulannya hadis yang mula-mula beliau dengar daripada Sayyidina Sufyan Ibn Uyainah adalah hadis yang berbunyi ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Lalu Sayyidina Abdul Rahman bin Bishr bin Al-Hakam sewaktu menceritakan kepada anak muridnya tentang hadis ini, kata beliau, aku dengar hadis ini daripada Sufyan Ibn Uyainah, dan itulah hadis yang mula-mula sekali saya dengar daripada Sufyan Ibn Uyainah. Kebetulan murid Sayyidina Abdul Rahman yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Yahya Al-Bazzaz, kebetulan beliau yang dengar ucapan gurunya yang bernama Abdul Rahman bin Bishr ini. Bila dengar hadis itu, kebetulan itu jugalah hadis yang kali pertama beliau dengar daripada Sayyidina Abdul Rahman bin Bishr bin Al-Hakam. Lalu sang murid iaitu Al-Imam Ahmad Al-Bazzaz ketika ceritakan kepada muridnya bernama Muhammad bin Mahmish, beliau nyatakan, aku dengar hadis ini daripada guruku Abdul Rahman bin Bishr bin Al-Hakam, dan itulah hadis yang mula-mula sekali aku dengar daripada mulut beliau. Dan akhirnya berlanjutanlah tradisi ini, ditakdirkan oleh Allah bersambungan dari generasi ke generasi, sehingga setiap generasi menyatakan saya mendengar hadis ini daripada guru saya nama sekian-sekian, dan itulah hadis yang mula-mula saya dengar daripada beliau. Dan alhamdulillah pada tahun 2013 yang lepas, saya telah mendengar hadis ini daripada Fadilatul Syekh Usamah bin Badi', dan itulah hadis yang mula-mula saya dengar daripada beliau. Lalu setelah saya salin semula, saya kira balik ada 25 orang yang telah menjadi mata rantai yang menghubungkan saya dengan Rasulullah, sehingga sampai kepada saya hadis yang berbunyi ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Bermaksud kalau tuan-tuan berkesempatan ataupun tuan-tuan meriwayatkan hadis ini daripada saya, ada 26 orang yang telah menghubungkan antara tuan-tuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya agak kerugian apabila kami satu ketika dahulu ke Turki sekali dengan Syekh Nazrul Nasir, sahabat saya. Kami ke Turki, kebetulan hari itu saya terlambat ke masjid yang akan dihadiri oleh Syekh kepada guru saya tadi, iaitu Syekh Abul Hudal Ya'qubi.
dan diadakan majlis bacaan sahih al-Imam al-Bukhari. Sampai dah baca dah hadis sahih Bukhari. Dan bila saya tanya kepada Fadil Syekh Nazrul Nasir, adakah Syekh Abdul Huda, Syekh Muhammad Abdul Huda Al-Yaqubi baca hadis Ar-Rahimun Yarhamuhumur Rahman? Kata Syekh Nazrul, ya. Jadi saya dah tak dengar lah. Jadi saya dengar daripada muridnya, manakala sahabat saya Syekh Nazrul Nasir dengar terus daripada apa namanya Syekh Muhammad Abdul Huda Al-Yaqubi. Maknanya kalau ikut salah silah sanad ini, antara Syekh Nazrul dengan Rasulullah ada 24 orang. Saya jatuh 25, tuan-tuan jatuh 26. Maknanya kalau ada peluang, ambil hadis ini daripada Syekh Nazrul supaya kita jadi sama balik. Sebab ulama hadis dia ada satu perangai, makin dekat sanad lagi dia suka. Makin dekat. Maknanya kalau kita ada seorang syekh tu, dia tu umur sampai 100, itu kita nak cari sungguh supaya kita boleh rentah berapa orang tu. Jadi cepat. Jadi makin dekat, dengan satu harapan sebagaimana dekatnya sanad hadis antara kita dengan Nabi, moga-moga dekat juga kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semua sudut, di dunia dan juga di akhirat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan insya-Allah pada hari ini saya akan membacakan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karangan Al-Imam At-Tahawi, yang mana kitab ini begitu terkenal. Walaupun di Mesir tidaklah kitab ini menjadi kitab yang dibaca selalu, sehingga bila saya tanya balik sahabat-sahabat kita, biasa belajar tak dengan mana-mana Masyaikh Al-Azhar kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah? Pakar-pakar tu tak ada lah. Dan saya mendengar kitab ini daripada almarhum Al-Syekh Al-Doktor Umar bin Abdullah Kamil, salah seorang ulama Saudi yang berasal daripada Makkah Al-Mukarramah. Dan beliau telah hadir ke Mesir, dan dalam majlis itu, masa itu kami pun tak kerti lagi tentang kitab ini sangat, dibacakan kitab ini kepada kami. Dan itulah kali pertama dan kali terakhir saya pernah membaca kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah daripada mana-mana masyayikh. Mungkin lepas-lepas ni kalau ada rezeki, kita pergi mana-mana, bolehlah kita mengambil peluang. Hari ni kita belajar, tapi kalau ada peluang bertemu dengan para masyayikh, ambil peluang. Syekh, saya nak jumpa, boleh tak saya nak baca sahaja kitab ini, walaupun mungkin tanpa hurai, dari mula sampai habis, untuk mengambil keberkatan yang kita pernah membaca satu kitab di hadapan seorang guru yang beliau meriwayatkan kitab itu sampai kepada pengarang. Kerana umat Nabi Muhammad SAW ini umat yang bersambungan daripada generasi ke generasi. Kita ilmu kita, subhanallah, Allah kerana memuliakan Nabi Muhammad, habis semua benda yang lain pun jadi termulia belaka. Contoh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah sebut, Allah berselawat kepada nabi, dan juga para malaikat Allah pun berselawat kepada nabi. Akhirnya Allah juga berselawat kepada kita, malaikat pun turut berselawat kepada kita. Kenapa? Demi memuliakan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kalau kita lihat, umat Nabi Muhammad ni keistimewaannya sering mendapat kemuliaan disebabkan kerana Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebabkan ilmu-ilmu Islam, termasuklah akidah, syariat, tasawuf dan sebagainya, adalah ilmu yang berpunca sebenarnya daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah juga memuliakan ilmu Islam ini dengan disampaikan, dan subhanallah tersimpan rekod daripada fulan bin fulan bersambung sampai kepada sang punya kitab. Kalau macam fiqh tu bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak mengatakan kita ni umat yang begitu rapat, begitu dekat, begitu tercantum dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang akan kita sama-sama diskusi, kita baca sama-sama, dan saya juga memohon kalau ada, saya kira ada bersama dengan saya ini para asatizah, kalau di sana ada komentar ataupun ada pembetulan, boleh jangan malu-malu. Lastu ana bi khairikum wa innama ana kulliftu bi qiraati hadzal kitabi fahasbu. Saya tidaklah jadi orang yang paling terbaik cakap Kuala Lumpur, dia tak berpandai. Ya. Jadi saya cuba takat saya mampu. Kalau ada kesilapan atau pembetulan, boleh sama-sama kita maklumkan dan kita sama-sama kongsi.
dalam majlis pada hari ini biiznillah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita juga mengucapkan syukur pada Allah kerana Maulana Ihsan alhamdulillah sudah menghasilkan kitab ini dari sudut terjemahannya serta dengan huraian-huraian yang membantu kita. Walaupun tidaklah kita mampu untuk membaca huraian-huraian beliau semuanya pada hari ini, pun begitu insya-Allah sambil-sambil kita duduk beriktikaf nanti, duduk menyandar nanti, baca dia menguatkan lagi kefahaman kita berkenaan dengan akidah. Dan antara kitab yang terkenal di alam dunia Islam adalah antara kitab awalnya adalah Matnul Aqidah At-Tahawiyah, walaupun akhirnya selepas itu yang menjadi kitab yang terkenal contohnya kalau di Al-Azhar Al-Syarif, kitab akidah yang menjadi asas pembacaan huraian para ulama kita adalah dua kitab utama. Yang pertama Al-Kharidatul Bahiyah dan yang kedua adalah kitab Jauharatut Tauhid karangan Al-Imam Al-Laqani. Manakala kitab yang pertama tadi iaitu apa tadi? Sudah lupa pula saya. Al-Kharidatul Bahiyah karangan Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abu saya terlupa apa nama Abu apa seorang tu, nama tuannya Abu Hashim kalau tak silapnya, Ad-Dardi, lebih dikenali dengan gelaran Ad-Dardi, yang meninggal dunia pada tahun 1201 Hijriah. Okey. Baik, kita lihat sedikit tuan-tuan yang dirahmati Allah tentang pengarang kitab ini. Dan sebelum kita cerita pasal kitab ini, kita nyembang orang Perak kata kita labun sikit, kita ngelabun dulu berkenaan dengan akidah ni. Kenapa kita nak berakidah dengan akidah Tahawiyah lah, Asy'ariyah lah, Maturidiyah lah? Kan Selangor kuat. Mana-mana penceramah yang nak mengajar di sini hendaklah akidah mereka akidah Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Sudah hari ni kita baca akidah Tahawiyah pula. Udah lain ke macam mana? Dan kenapa yang kita nak berakidah pelik-pelik? Kenapa tak berakidah terus dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kan senang. Maknanya majlis pada hari ini perlu dibatalkan. Betul tak? Betul tak? Tak betul? Kalau tak betul, tuan-tuan nak teruskanlah. Saya harap tuan-tuan kata ya. Kalau ya, ajarnya ya. Contoh seorang kata begitu, balik ke saya. Eloklah tu. Dah koma pun tak mau, kema pun baliklah ke Kuala semula. Ya. Kenapa kita nak berakidah dengan akidah Asy'ariyah lah, Maturidiyah lah, Tahawiyah lah, entah apa-apa lagi, Imam Dardi, akidah Imam Dardi lah. Kita ni nak ikut ulama ke nak ikut Nabi? Apa korang ke Quran tu? Apa hadis Nabi ni korang ke sampai kita nak berakidah dengan akidah-akidah yang lain-lain ni? Ada Rasulullah tu akidahnya Asy'ari. Kata Syekh Ali Jumaah, ya, Rasulullah berakidah dengan akidah Asy'ariyah. Kejut orang. Dan saya pernah tulis di utusan Malaysia dulu, Rasulullah berakidah dengan akidah Asy'ariyah. Macam nak pecah utusan Malaysia. Demo mengentamnya macam ya betul. Rasulullah berakidah dengan akidah Asy'ariyah. Orang kata kamu biar betul Rasulullah dulu ke Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dulu? Kita khabar Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dulu. Atau kalau begitu kenapa yang Rasulullah pula berakidah dengan akidah Abdul Hasan Al-Asy'ari? Kita khabar kerana sebenarnya akidah Rasulullah dengan akidah Abdul Hasan Al-Asy'ari dan juga ulama-ulama kita yang lain sama je. Sama. Maknanya benda sama. Cuma mungkin orang terkejut kalau orang khabar Rasulullah berakidah dengan akidah Al-Imam Abdul Hasan. Orang ingatkan Nabi ikut Sayyidina Abdul Hasan, tapi sebenarnya nak cerita akidahnya sama. Contoh kalau saya buat ataupun tuan-tuan ubah majlis ni, orang tanya dari mana Yub? Dari mana majlis Hasanah? Apa yang dibacanya? Akidah Nabi Idris. Dah kita nak berakidah akidah Nabi Idris, buat apa dah kita Nabi Muhammad? Kalau orang marah kita begitu ya. Kita kata tak, kami belajar tadi tajuknya akidah Nabi Idris alaihi salam. Betul orang tanya, macam mana akidahnya Nabi Idris? Kita kata samalah dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Idris pun berakidah dengan akidah Nabi Muhammad. Nabi Idris juga berakidah dengan akidah Asy'ari. Itu ucapan tu kalau salah faham tu dia mengencing kubur saya nanti.
Kalau saya mati, kalau tak mati di bakek lah, mati di tempat lain, gamaknya dia mencari, dia berkencing. Kurang ajar punya orang. Tapi kalau di bakek, tidak dibaginya orang kencing di bakek. Ya, moga-moga satu hari nanti tinggal kekal di bakek biiznillah azza wajalla. Anak saya dengar menangis, bapa ni asyik nak mati situ je. Nanyalah kami kan. Kita minta selamat biiznillah subhanahu wa taala. Okey, kenapa kita berakidah dengan akidah Asy'ariyah? Daripada kasar tadi sebenarnya sudah dimaklumkan bahawa sebenarnya dinamakan akidah kita akidah Asy'ariyah ke Maturidiyah ke Tahawiyah ke, sebenarnya akidah ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu mereka yang berpegang dengan sunnah dan mereka yang berpegang dengan jamaah, jamaatul muslimin, berpegang dengan kesatuan umat Islam seluruhnya. Bermaksud akidah yang kita pelajari ini adalah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diwarisi daripada Nabi turun ke sahabat, turun ke tabi'in, dan akhirnya dikaji, dihalusi, direkodkan, didatangkan perbincangan oleh dua orang imam yang terkemuka, iaitu Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan akidah At-Tahawiyah kita ini adalah berdasarkan, atau kita boleh kata adalah mirip ataupun dia adalah daripada Madrasah Al-Maturidiyah. Yang akidah yang kita belajar ini adalah berdasarkan gaya penulisan ulama awal yang mereka ini bermazhab Hanafi, dan mazhab Al-Maturidi ini banyak tersebar di belah-belah Tantan, belah-belah negara Wara'an Nahr, negara belah-belah Uzbek, negara yang banyak penduduknya bermazhab dengan mazhab Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Manakala mazhab Al-Asy'ari ini pula biasanya tersebar oleh para pengikut mazhab-mazhab selain mazhab Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Tapi ada juga contoh macam guru saya, beliau di segi fiqahnya mazhab Hanafi, tapi akidahnya beliau mempelajari susu galur akidah yang akhirnya menyambung dengan Al-Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Jadi sebenarnya dua akidah ini hakikatnya sama. Cuma ada sedikit beberapa masalah-masalah akidah yang tidak dianggap sebagai masalah pokok, masalah pandangan, dan dalilnya boleh difahami dengan pelbagai cara, menyebabkan ada perbezaan pandangan dalam isu-isu pokok yang tidak dianggap sebagai isu teras dalam akidah. Kadang-kadang ada sedikit perbezaan di antara akidah Asy'ariyah dengan akidah Maturidiyah. Pun begitu, secara asasnya, secara dasarnya, akidah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah adalah akidah yang sama, kerana mereka bukan mencipta akidah, mereka mewarisi apa yang mereka telah terima daripada para guru mereka dengan persambungan sampai kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Al-Imam As-Subki di dalam kitab beliau At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, beliau pernah menyatakan bahawa sesungguhnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi bukan mencipta akidah, sebaliknya mereka mewarisi akidah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak hairanlah apabila Allah mentakdirkan akidah ini tersebar luas dan menjadi anutan kebanyakan kaum muslimin. Kebanyakan kaum muslimin. Ada orang Islam tidak berakidah dengan akidah Rasulullah? Ya. Tetapi kebetulannya, walaupun mereka tidak berakidah dengan akidah Rasulullah dalam beberapa keadaan, dikaji oleh para ulama, ia tidak mengeluarkan mereka daripada agama Islam. Ada juga perbahasan akidah yang tidak membawa kepada keluar daripada agama Islam, kerana ada kajiannya. Secara fiqahnya tidak dianggap terkeluar daripada agama Islam. Pun begitu, mereka ini termasuk dalam kumpulan yang dikenali satu ketika dahulu dengan gelaran Ahlul Bid'ah, orang-orang yang berpegang dengan bid'ah. Contoh golongan Mu'tazilah, contoh golongan Mujassimah, contoh lagi golongan Syiah. Mereka ini adalah orang Islam, satu agama dengan kita, kerana asas mereka sama dengan kita. Tapi mereka sesat, iaitu tergelincir dalam beberapa isu. Pun begitu, setelah dikaji, ada yang dipegang oleh mereka ini salah, tetapi tidak bawa kepada kufur. Jadi mereka ini Muslim,
tetapi tidak mempunyai akidah yang betul. Ada juga akidah mereka yang lari terus dan membawa kepada kekufuran, bawa sampai terkeluar daripada agama Islam. Contoh macam sebahagian golongan Syiah satu ketika dahulu yang mendakwa bahawa Sayyidina Jibril sudah tersalah menghantar wahyu, sepatutnya dihantar kepada Sayyidina Ali, terhantar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sudah menafikan kenabian Nabi Muhammad. Ini contoh kepada masalah akidah yang membawa pengikutnya kepada murtad. Tapi ada isu-isu akidah yang membawa kepada fasik, tapi tidak bawa kepada murtad. Kerana masih ada keuzuran, kerana dalil itu masih boleh difahami berdasarkan pandangan mereka, walaupun sebenarnya yang betul bukan berdasarkan pandangan mereka. Jadi dalam isu akidah ni bukanlah bermaksud sedap dia mengatakan akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah, akidah Rasulullah. Habis kami yang tidak berakidah dengan Asy'ariyah dengan Maturidiyah ni kafir? Jawapannya tidak. Semua orang Asy'ari dan Maturidi adalah Muslim, tetapi bukan semua orang Muslim adalah berakidah Asy'ari ataupun Maturidi. Dalam mantik dipanggil umumun wa khususun mutlaq. Daerah agama Islam ni lebih luas. Ada orang dia Muslim tetapi akidahnya bermasalah. Dia berdosa, tetapi dia masih sebagai seorang Muslim. Okey, jadi itu secara asasnya, supaya kalau ada orang kata kenapa kita belajar akidah Tahawiyah pula, kenapa tak belajar akidah Rasulullah alaihi salatu wasallam? Kita kata sebenarnya sama. Cuma pada zaman Nabi menyatakan, dan benda itu tidak bertulis tapi diwarisi. Akhirnya datang para ulama mencatat, merekodkan, kemudian dibincang, dikaji, diperluaskan lagi. Lalu tersebarlah beberapa madrasah-madrasah utama yang mengajar kitab-kitab akidah, lalu dikenali yang besarnya dengan akidah Asy'ariyah dan juga akidah Maturidiyah. Dan kitab ini adalah akidahnya akidah Ahlussunnah, iaitu akidah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Walaupun ada, nanti kita akan lihat beberapa pandangan Al-Imam At-Tahawi yang bukanlah dianggap sebagai pandangan keseluruhan para ulama Islam kita. Dan sebelum kita masuk kepada kitab ini, saya nak menyebut sedikit tentang kisah hidup Sayyidina Abu Ja'far At-Tahawi ini, sebab beliau ni orang Mesir dan saya pernah menziarahi makam beliau di Mesir, di Kahirah. Makam beliau di Kahirah, Mesir. Cuma beliau ni adalah antara ulama awal, tahun 239 lahir, bayangkan, meninggal tahun 321. Maksudnya beliau selepas Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal 204. Tapi maknanya masih dekat dengan Al-Imam Asy-Syafi'i dan lapis-lapis yang selepas Imam Asy-Syafi'i. Jadi antara ulama awal. Dan sebab itu kitab beliau ini, kalau kita bandingkan dengan kitab akidah yang mutaakhir, macam ada perbezaan sedikit dari sudut susunan. Kerana ini adalah kitab berdasarkan gaya bahasa penulisan zaman beliau, tetapi isinya tidaklah lari daripada akidah yang dipegang oleh Al-Imam Ad-Dardir, Al-Imam Al-Laqani, Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri, kerana semuanya adalah bersumberkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada orang tanya, habis akidah ulama hadis ni dipanggil aqidatul ahli hadis. Kita akan pergi kepada perbahasan berkenaan dengan isu takwil dan tafwid nanti, dan kita akan ulas tentang akidah ulama-ulama awal yang dikenali dengan gelaran akidah ahli hadis. Dan ada satu lagi kumpulan yang mereka juga Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi mereka mendapat akidah dengan cara pengalaman rohani. Dia panggil orang sufi dengan cara al-kashf. Kalau macam ulama-ulama hadis, mereka berpegang dengan akidah berdasarkan kajian mereka terhadap sabdaan Nabi alaihi salatu wasalam. Dapat juga akidah yang benar. Para ulama kalam pula, mereka banyak menggunakan akal. Macam Imam Abu Hasan, Imam Abu Mansur, mereka menggunakan akal, tetapi tidaklah bertentangan dengan dalil-dalil syarak. Kerana Allah menjadikan akidah kita ini bertepatan dengan akal.
Lalu mereka menggunakan konsep kajian akal, lalu akhirnya terkenal dengan madrasah Al-Maturidiyah dan juga Al-Asy'ariyah. Dan ada satu lagi kumpulan yang dipanggil sebagai Ahlul Wujdan ataupun Ahlul Tasawuf, yang mereka ini akidah mereka hasil daripada pengalaman kerohanian mereka yang kita sebut sebagai Al-Kashfu. Hasil daripada Allah memberikan futuhat kepada mereka sehingga mereka mempunyai akidah hasil bukan daripada mereka mengkaji kitab-kitab akidah, tetapi hasil daripada anugerah Allah Azza wa Jalla, dan kena juga dengan akidah Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Walaupun dari segi penulisan mungkin tak sama, pun begitu tetap kena. Dan kadang-kadang ada juga pegangan mereka yang termasuk dalam isu akidah tetapi diperdebatkan di kalangan para ulama sama ada ia betul ataupun tidak. Jadi dalam akidah pun ada juga perkara-perkara utama dan ada juga masalah-masalah yang dianggap sebagai masalah cabang. Hatta pada zaman sahabat pun sudah ada perbezaan pandangan. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah ketika dalam peristiwa malam Mi'raj ataupun tidak? Sayyidatuna Aisyah menafikan, Sayyidina Abdullah bin Abbas memperakui yang Nabi telah melihat Allah Azza wa Jalla sewaktu baginda di lokasi munajat Nabi yang sudah berada melepasi kawasan Sidratul Muntaha yang tidak pernah dijejaki oleh mana-mana malaikat Allah Azza wa Jalla. Jadi ada dua pandangan di kalangan para sahabat, di kalangan ulama besar sahabat, Sayyidatuna Aisyah dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lalu guru saya pula dan guru kita semua Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi mempunyai pandangan yang menggabungkan kedua-dua pandangan ini, iaitu kata beliau, mengikut kefahaman beliau, Sayyidatuna Aisyah mengatakan Nabi tidak melihat Allah, iaitu dengan maksud bertempat. Maka Nabi tidak melihat Allah dalam keadaan Allah bertempat. Manakala Sayyidina Abdullah bin Abbas pula mengatakan Nabi melihat Allah, iaitu tanpa didasari dengan konsep tempat. Melihat dalam keadaan yang lain daripada cara yang lain yang tidak bertempat. Maka kata Fadilatul Syekh Yusri, sebenarnya dua pandangan ini sebenarnya adalah tidak berbeza antara satu sama lain, kerana satu pandangan menafikan melihat dari satu sudut, manakala satu lagi pula mengiyakan melihat dari satu sudut. Para ulama kita sebut izan fakkatil jihatu fala ta'arud. Kalau arah sudah berbeza maka tidak berlakulah pertembungan. Kereta dengan kereta macam mana boleh bertembung kalau jalan yang sama? Saya dengan kereta depan saya, kami tak bertembung pula kerana dia jalan dia, saya jalan saya. Walaupun saling berselisih, sebenarnya tidak bertembung kerana arah sudah berbeza. Bila kita akan bertembung kalau arah sama? Sebab itu dalam perbahasan fiqh, para ulama kita akan meneliti dalil-dalil syarak yang seakan-akan macam bertembung, tetapi rupanya dalil ini cerita satu keadaan, dalil ini pula cerita keadaan yang lain. Lalu dicari jalan supaya tidak berlaku pertembungan itu untuk menunjukkan bahawa Islam ini tidak bertentangan antara satu sama lain dari sudut dalilnya. Jadi itulah secara asasnya tentang akidah yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan kita mulakan dengan melihat siapakah dia Al-Imam At-Tahawi yang telah menghasilkan satu karya yang tersebar di seluruh dunia Islam. Walaupun secara peribadi saya hanya mempelajari hanya daripada seorang syekh setakat ini, iaitu almarhum Syekh Omar bin Abdullah Kamil yang dulu pernah menjadi penasihat kepada Syekhul Azhar Al-Syarif, Syekh Ahmad At-Tayyib, dan beliau meninggal, iaitu Syekh guru saya ini Syekh Dr. Omar bin Abdullah Kamil meninggal dunia ketika beliau berada di Kahirah, dan beliau akhirnya dibawa ke Al-Madinah dan dikebumikan jasad beliau di kuburan Al-Baqi' Al-Gharqad. Dan kalau saya tak silap, beliau ni daripada zuriat Sayyidina Al-Hasan, cucu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya belajar dengan beliau setakat ini, dan dia tanya sahabat-sahabat yang mendalami akidah di Mesir, mereka juga menyatakan yang mereka tak pernah belajar kitab ini. Kitab ini bukanlah, kalau di Mesir tidak dianggap sebagai kitab yang dibaca. Mungkin kalau ada pun majlis yang jarang-jarang. Tapi alhamdulillah dapat kita mempelajari pada hari ini biiznillah subhanahu wa ta'ala. Dalam buku kita rasanya tak disebut mukadimah beliau tentang kisah hidup beliau.
terus kepada tentang apa namanya, terus kepada kitab. Baik, saya bacakan sikit apa yang ditulis oleh almarhum guru saya, Fadilatul Syekh Dr. Umar Ibnu Abdullah Kamil Al-Makki, di dalam kitab beliau, huraian ringkas beliau terhadap matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau datangkan sedikit terjemahan, kata beliau dalam bahasa Arab, huwal imam Abu Ja'far Ahmad ibnu Muhammad ibni Salamah At-Tahawi, asluhu bin qabaili Hajar al-Azdi al-Yamaniyah, sakana ajdaduhu Misra ba'da al-Fath al-Islami. Beliau ni bernama Ahmad bin Muhammad bin Salamah. Habis ni Abu Ja'far ni tu gelaran Abu Ja'far, bapa kepada Ja'far. Mungkin beliau ada anak nama Ja'far, mungkin beliau ada anak nama Ja'far, lalu dipanggil Abu Ja'far. Nama beliau sebenarnya siapa? Ahmad bin Muhammad bin Salamah, dan beliau ini digelar juga dengan At-Tahawi. Beliau ini kalau ikut keluarganya berasal daripada Yaman, namun datuk nenek moyang beliau akhirnya berpindah daripada Yaman dan terus tinggal di Mesir pada zaman pembukaan kota Mesir. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Mesir telah diambil oleh kerajaan Islam. Lalu bermula daripada era itulah tok nenek moyang Sayyidina Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi meninggalkan Yaman dan akhirnya tinggal di Mesir. Wulida sanata 29 wa 200 ala ma sahhahahu jullul mutaakhirin wa yunsabu ila qaryati Taha. Jadi beliau ini lahir pada tahun 229. Dalam buku kita 239. Kenapa pula? Ini yang ditarjihkan oleh Syekh Dr. Umar bin Abdullah Kamil, kata beliau, yang mengatakan bahawa Al-Imam At-Tahawi lahir pada tahun 229 Hijriah ini adalah pandangan kebanyakan ulama-ulama mutaakhirin, yang mereka berpendapat inilah tarikh tepat kelahiran Sayyidina Abu Ja'far At-Tahawi. Dan dipanggil At-Tahawi kerana merujuk kepada kampung, satu nama kampung di Mesir yang terletak di bahagian Sa'id, di bahagian selatan Mesir, yang mana kampung itu namanya Taha, bukan Taha, itu nama Nabi. Ni Taha. Lalu orang Tahawi, macam orang Kuala Kangsar, Kansari, contoh. Orang Gombak, Al-Gombaki, kan? Jadi dia kita nisbah. Orang Ceras, Al-Jannah. Roca tak dalam bahasa Arab, Al-Jarasi. Ikutlah macam mana pun tentang ijtihad masing-masing, ya. Jadi At-Tahawi itu bukan nama beliau, maksud dia orang Taha. Macam Al-Asyuti, iaitu merujuk kepada kampung asal Sayyidina Al-Imam Asyuti, iaitu di Asyut, yang terletak juga di kawasan Sa'id. Kawasan selatan Mesir ni ramai para ulama kita berasal daripada sana. Imam Isnawi, Imam As-Suyuti, contoh Imam At-Tahawi. Cuma Imam Tahawi ni maknanya beliau akhirnya memang tinggal di Mesir. Dan mungkin daripada kecil lagi memang dah di Mesir. Cuma asal kampung kampung keluarga mereka itu berasal daripada Taha. Qala Ibn Katsirin At-Tahawi nisbatun ila qaryatin bi Sa'id Misra الفقيه الحنفي صاحب المصنفات المفيدة والفوائد الغزيرة، وهو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة، وهو ابن أخت المزني. سبحان الله. Jadi Imam Tahawi ini, beliau sebut Tahawi itu iaitu nama kampung di selatan Mesir, di kawasan Sa'id, dan beliau adalah seorang yang faqih, seorang yang alim dalam ilmu fiqh bermazhab Hanafi. Dan banyak kitab-kitab karangan beliau, kata Imam Ibn Katsir, Imam Ibn Katsir pengarang kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Dan kata Al-Imam Ibn Katsir Ad-Dimashqi, kata beliau, Al-Imam At-Tahawi, iaitu Abu Ja'far At-Tahawi ini, beliau adalah anak saudara kepada Al-Imam Al-Muzani. Sebab Al-Imam Al-Muzani, Imam Al-Muzani, murid Al-Imam Asy-Syafi'i itu, Imam Muzani, beliau ada saudara kandung perempuan, sama ada kakak ataupun adik perempuan lah. Sebab ukhtun dalam bahasa Arab ni saudara kandung, tak tahulah akak ke adik perempuan ke, tak diketahui di sini. Jadi
akak ataupun adik Imam Muzani, adik perempuan Imam Muzani ni, anaknya adalah Al-Imam At-Tahawi. Jadi beliau di situ pun kita tahu, oh, keluarga orang alim. Cuma pakciknya mazhab Syafi'i, beliau pula mazhab Hanafi. Ada 5 bergaduh tuan-tuan. Ada disebut akhirnya Imam Muzani pun bertumbuk dengan pakciknya kerana berbeza mazhab fiqh. Tak. Wa kullu min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami, kata Imam Busiri dalam menceritakan para ulama kita ni sebenarnya walaupun mereka berbeza pendapat, ada macam-macam pandangan, sebenarnya setiap pandangan mereka itu diambil puncanya bersumberkan dalil daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma biasanya kadang-kadang kefahaman dalam memahami dalil yang berbeza. Walaqad akramahu Allahu bi mu'asarati ashabil ummahati sitt kullihim wa ghairihim min a'immatil hadis. Allah memuliakan Al-Imam At-Tahawi ini kerana beliau ini sezaman dengan ulama-ulama hadis yang 6. Kita panggil kutub sittah tu. Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Tahawi sezaman dengan Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasai, Imam Ibn Majah, Imam Bukhari, Imam Muslim. Beliau sezaman. Jadi zaman itu adalah zaman keemasan, zaman ilmu begitu rancak diperbincangkan dan ditulis, direkodkan. Kata ulama terkenal dalam mazhab Hanafi, seorang ni nama Al-Badrul Aini, juga dikebumikan di Mesir, dan kubur beliau dekat dengan Masjid Al-Azhar Al-Sharif. Beliau dan juga anak murid beliau Al-Imam Al-Qastallani satu kubur. Kalau ikut Syekh Ali Jum'ah, atas bawah. Saya pun tak faham apa maksudnya. Fadilatul Syekh Ali Jum'ah pernah menyatakan Al-Imam Al-Badrul Aini, iaitu sang guru, beliau dikebumikan bersama dengan anak muridnya, iaitu seorang atas seorang bawah. Ikut adatnya, yang bawah tu adalah si guru, yang di atas tu adalah si murid. Mungkin maknanya saya pun tak tahu apa maksudnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mungkin digali dalam, lepas tu ada kurang, jadi mungkin wasiat ke apa, minta supaya nak rapat dengan tuan guru sendiri, lalu dikebumikan dalam satu makam, seorang bawah seorang atas. Tidaklah mayat satu mayat rasanya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Dan kubur kedua-duanya ada di Kahirah Mesir. Ada di Kahirah Mesir, dekat dengan Masjid Al-Azhar Al-Sharif. Saya kalau ada masalah berat apa semua, di masjid beliau, di situlah Masjid Imam Badrul ini dah, di tepi kubur itulah saya berdoa ke Tuhan, ya Allah tolonglah aku ya Allah. Setakat pengalaman makbul doa. Udah. Kita akan baca kitabnya nanti. Jangan takut, jangan takut. Macam mana ceritanya? Ada ceritanya insya-Allah. Panjang ceritanya. Tapi pengalaman peribadi saya, kalau saya ada hajat, saya berdoa kepada Allah di situ, makbul. Adalah 2-3 hajat berat, rasa macam tak makbul dah ni. Secara adatnya agak sukar untuk dimakbulkan Allah, tapi Rabbuna Karim. Saya berdoa di makam Al-Imam Badruddin Al-Aini Al-Hanafi dan muridnya Al-Imam Al-Qastallani Al-Syafi'i, seorang mazhab Syafi'i, seorang mazhab Hanafi, tapi anak murid dengan tok guru. Pengarang kitab Irsyadus Sari. Saya tiap-tiap hari baca Sahih Bukhari pukul 6 nanti. Sampai kita berhenti awal sikit lah. Pukul 6 tu saya ada 10 minit. Tapi tak ada 10 minit pun, kerana 15 minit tadi setiap hari. Hari ni habis hadis yang kedua, hadis yang ke-13 hari ni, 10 minit. Jadi Imam Al-Qastallani ada menghasilkan kitab Irsyadus Sari. Guru beliau pula ada kitab Umdatul Qari. Dua-dua kitab ini huraian kepada Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Jadi kata Al-Imam Badruddin Al-Aini, kana umru Tahawi hina mata Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari 27 sanah, wa kana umruhu hina mata Muslim bin Al-Hajjaj 32 sanah, wa syarakahu fi riwayatihi an ba'd syuyukhihi, wa kana umruhu hina mata Abu Dawud 46 sanah, wa syarakahu fi riwayatihi an ba'd syuyukhihi, وكان عمره حين مات أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي 50 سنة، وكان عمره حين مات أحمد بن شعيب النسائي 74 سنة، وشاركه في روايته وروى عنه، وكان عمره حين مات محمد بن يزيد ابن ماجه 44 سنة، وشاركه في روايته عن بعض شيوخه، وكان عمره حين مات الإمام أحمد 12 سنة، وكان عمره حين مات يحيى بن معين 4 سنين. Di sini disebut
Masa Imam Bukhari meninggal berapa umur Imam At-Tahawi, dan ada pula yang beliau dengan imam, contoh macam dengan Imam An-Nas, dengan Imam At-Tirmizi, dengan Imam Abu Dawud contohnya, dia kadang-kadang mengaji dengan tok guru yang sama. Dan sebagai contoh dengan Imam Ibnu Majah, maknanya Al-Imam At-Tahawi pun meriwayatkan hadis daripada Al-Imam Ibnu Majah. Dan masa Imam Ahmad meninggal dunia, beliau ketika itu berusia 12 tahun. Maknanya memang dekat benar lah, murid kepada Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi beliau ni sempat bertemu dengan ulama-ulama terbilang dan gemilang pada zaman itu. Siapa guru beliau? Nak katanya mana ada orang alim baca buku aja. Ilmu tu mesti diambil pada dada para ulama. Kalau baca sahaja tak berguru, dia boleh jadi salah faham. Sebab tu membaca sahaja boleh salah faham. Bagusnya menuntut ilmu dengan guru dan kita membaca. Bila kita ada guru dan kita baca, tiba-tiba rasa semacam je. Ada rujukan, ada perbincangan. Tapi kalau kita seorang-seorang, kita berasa betul, padahal mungkin tak betul. Mungkin tak betul. Contoh kalau saya kata ke tuan-tuan, Sayyidina Umar itu sebenarnya adalah anak kepada Sayyidatuna Hafsah. Hafsah bintu Umar bin Al-Khattab itu, isteri Nabi itu, beliau adalah ibu kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dan pernah satu hari Sayyidina Umar tanya kepada anak perempuan beliau, Sayyidatuna Hafsah bintu Umar bin Al-Khattab, sikit-sikit, tuan-tuan kata apa, gila apa orang tua ni? Sekali kata Sayyidatuna Hafsah isteri Nabi itu anak Sayyidina Umar, sekali kata apa namanya mak Sayyidina Umar. Biar betul. Pening kita, mana boleh mak lebih awal daripada anak? Dah kalau anak mesti lebih lewat daripada ayah. Mungkin tuan-tuan kata tak betul itu, tapi kalau tanya betul-betul betul. Ajanya ya kan, betul saya sebut tu. Nabi Sayyidina Umar ayah Sayyidatuna Hafsah, dan Sayyidatuna Hafsah adalah anak Sayyidina Umar. Dalam masa yang sama Sayyidatuna Hafsah juga ibu kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Pening kita nak faham, tapi betul. Apa jawapannya? Tidak termasuk dalam matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Jadi antara guru-guru kepada Al-Imam At-Tahawi disebut di sini, kata Syekh Dr. Umar Abdullah Kamil, wa masyayikhuhu kathirun wa qad jama'ahum fi juz'in Abdul Aziz ibn Tahir At-Tamimi wa minhum abuhu wa khaluhu Al-Muzani wa qad sami'a minhu kathiran wa rawa anhu musnad al-Imam Ahmad abal musnad al-Imam Syafi'i wa ibn Abi Imran wal Qadi Bakkar ibn Qutaybah Al-Basri wa qad akhadha anhuma mazhaba al-Imami Abi Hanifah. Jadi antara guru beliau siapa? Ayah beliau sendiri. Jadi kalau kita ada rezeki, ada ilmu, pastikan anak kita juga dapat apa yang kita tahu. Antaranya siapa? Pakcik beliau yang kita sebut tadi, Al-Imam Al-Muzani. Dan daripada Al-Imam Muzani lah Al-Imam At-Tahawi meriwayatkan Musnad Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam At-Tahawi meriwayatkan Musnad Al-Imam Asy-Syafi'i menerusi pakcik beliau Al-Imam Al-Muzani. Manakala Al-Imam Muzani pula meriwayatkan Musnad Al-Imam Asy-Syafi'i daripada tuan gurunya sendiri, iaitu pengarang Musnad, iaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Antara guru beliau lagi, antara yang disebut di sini adalah Al-Qadi Bakkar Ibn Qutaybah. Dan daripada Al-Qadi Bakkar Ibn Qutaybah dan juga seorang lagi nama Ibnu Abi Imran, daripada mereka berdua inilah Al-Imam At-Tahawi mempelajari mazhab Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Banyaklah guru-guru beliau. Antaranya lagi Harun Ibn Sa'id Al-Aili. Yang benar Harun bin Sa'id Al-Aili ni juga adalah guru kepada Al-Imam Muslim, dan dia sezaman. Jadi kadang-kadang untuk gurunya sama, walaupun mungkin masa mengaji tak sama. Mungkin masa duduk sekali mengaji tak sama, tapi kebetulannya orang ni mengaji, lepas tu balik musafir ke tempat masing-masing, datang orang kedua cek seguru punya kita. Contoh contoh macam Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, sama belajar dengan Dr. Abdul Aziz Hanafi, Dr. Aziz Hanafi. Tu kata Fadilatul Syekh Yusri satu hari, aku hairan, ajibtu min Abdul Aziz, huwa Syafi'i lakinnahu Hanafi. Aku hairan sungguh dengan Abdul Aziz ni, Dr. Aziz Hanafi lah. Dia Syafi'i tapi Hanafi, mana satu ni kan? Biarlah dia Syafi'i, dia sudut mazhab saja Syekh Guru lah. Tapi ayahnya nama Hanafi, Abdul Aziz bin Hanafi. Jadi masa Dr. Aziz Hanafi meninggal,
saya kabur ke Syekh Yusri yang Dr. Aziz dah tak ada. Masa tu kami mengaji pagi tu dengan Syekh Yusri, subuh tu terus Syekh Yusri maklumkan yang kawan beliau meninggal dunia. Pakat-pakat kami menghadiahkan Al-Fatihah masa hari Dr. Abdul Aziz Al-Hanafi meninggal dulu. Jadi dia masa zaman dan belajar sama-sama. Dan saya pun boleh tahu satu rahsia Syekh Yusri melalui Dr. Aziz Al-Hanafi. Bila saya kabur ke Dr. Aziz, saya dulu pun mengaji juga dengan murid kepada Syekh Najib Al-Muti'i. Sebab Syekh Najib Muti'i ni guru kepada Dr. Aziz Al-Hanafi. Dr. Aziz Al-Hanafi kata, siapa? Saya kata, Syekh ni Syekh Yusri bin Rushdi bin Asyid bin Jam Al-Hasani. Dia kata, doktor tu kah? Doktor tu kah? Ya, doktor tu. Mukri. Saya pun tanya mukri. Lepas tu Dr. Aziz Al-Hanafi pun kata, dulu masa kami mengaji dengan Syekh Najib Muti'i, Syekh Yusri inilah yang jadi mukri. Maknanya masa majlis beliau bacakan dan dihuraikan oleh Syekh Najib Al-Muti'i. Tahulah rahsia. Saya pun tanya ke Syekh Yusri, Syekh Yusri gelak. Betul lah tu, maknanya di masa zaman mari berkongsi guru. Jadi Al-Imam At-Tahawi juga berkongsi guru dengan Al-Imam Muslim sebagai contoh. Itu tentang beliau. Dan beliau juga mempunyai anak-anak murid. Ada juga orang alim tapi anak murid tak ramai. Ada orang tak alim tapi boleh pula ada anak murid. Itu hairan. Anak muridnya ramai, dia pun tak belajar dengan siapa. Itu dahsyat. Jadi Imam At-Tahawi ni beliau berguru dan beliau juga ramai murid yang mengambil manfaat daripada beliau. Sampai dihimpunkan senarai nama-nama murid-murid kepada Al-Imam At-Tahawi. Antaranya bernama Abdul Aziz At-Tamimi yang menjadi qadi di Sa'id ketika itu. Antaranya lagi Abul Qasim Ad-Dawudi yang merupakan ulama besar bagi orang-orang bermazhab Zahiriyah pada zaman itu. Sekarang ini dah tak ada mazhab Zahiriyah. Antaranya lagi disebut di sini Sulaiman bin Ahmad bin Ayub Imam At-Tabarani. Imam Tabarani itu pun adalah murid kepada Al-Imam At-Tahawi, dan ramai lagi lah. Jadi antara kitab beliau bukan satu ni saja, beliau ada macam-macam kitab. Antaranya kitab Ma'anil Athar. Antaranya lagi beliau ada kitab Sahihul Asar, Mushkilul Asar. Ada lagi kitab yang terkenal beliau, antaranya Ikhtilaful Ulama fi Nahwi 130 juz'an. Ikhtilaful Ulama, satu kitab menceritakan, beliau himpunkan perbezaan pandangan para ulama dari segi fiqh sampai dia jadi 130 jilid bukunya tu. Katanya beliau juga seorang penulis yang terkenal. Beliau ada kitab Ahkamul Quran dalam 20 jilid. Maknanya subhanallah, beliau tidak meninggalkan kita kosong, tapi beliau kesian dan mahu ilmu ini bersambungan sampai kepada kita. Itu secara asasnya tentang beliau. Dan kita pun tahu beliau bermazhab dengan mazhab Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Dan Al-Imam At-Tahawi ini beliau meninggal dunia pada 1 Zulkaidah. Tufiya fi mustahil Zilqa'dati sanata 21 wa 300 wa dufina bil Qarafah rahimahullahu ta'ala. Beliau meninggal pada tahun 321 macam yang tercatat dalam buku kita. Dan beliau telah meninggal pada 1 Zulkaidah dan dikebumikan di Qarafah. Qarafah adalah kawasan perkuburan yang terkenal di Mesir yang hari ini terletak di kota Kahirah. Antara yang dikebumikan di Al-Qarafah juga Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Ibn Hajar Al-Asqalani, itu juga dikebumikan. Beliau juga dikebumikan di Al-Qarafah. Imam Suyuti Al-Qarafah juga. Imam Syafi'i juga berhampiran dengan kawasan Al-Qarafah. Jadi ini adalah kawasan perkuburan. Dan Qarafah tu maknanya kubur. Kubur. Al-Qarafah tu maknanya kubur. Dan tempat itu disebabkan banyak benar kubur di situ, akhirnya terkenal. Kemana kamu? Saya ke kubur saya ke Al-Qarafah. Orang tanya, kenapa ke menyongkit ke sana kenapa pergi ke sana? Asal dia mati? Tak, saja nak jumpa kawan contoh. Jadi tempat itu akhirnya dikenali dengan nama Al-Qarafah. Sampai ke hari ini tempat itu dikenali dengan kawasan itu, kawasan Al-Qarafah. Itulah sekitar tentang Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Kita pun tahu Tahawi itu apa artinya. Dan beliau bernama Ahmad bin Muhammad, meninggal dunia pada tahun 321 Hijriyah. Lahir, kalau ikut pandangan yang dikuatkan, yang dipegang oleh almarhum guru saya tadi, Dr. Umar Abdullah Kamil, beliau lahir pada tahun 229 Hijriyah.
10 tahun lebih awal daripada yang tercatat dalam buku kita. Dan memang ada perbezaan pandangan para ulama dalam menentukan tarikh sebenar beliau lahir. Dan semoga Allah mencucuri rahmat kepada beliau, dan moga-moga beliau juga kasih kepada kita biiznillah. Kerana bila kita baca kitab ini, pasti Allah akan menyampaikan pahala kepada beliau yang sekarang ada di Qarafah, Mesir. Moga-moga beliau pun gembira dengan pembacaan kitab ini, dengan hadiah pahala yang Allah hadiahkan kepada beliau melalui majlis pada hari ini. Maka marilah kita bersambung kasih, berterima kasih kepada beliau dengan kita memohon kepada Allah agar Allah menghadiahkan pahala bacaan Al-Fatihah kita kepada beliau di Al-Qarafah. Al-Fatihah lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulakan majlis kita biiznillah. Cuma saya terlupa kita berehat pukul berapa? Sepatutnya 10.30. Sekarang 100 dan sekarang pukul 10.22. Nampak muka macam tak nak rehat je semua. Jadi kita akan baca. Kita tidak akan berehat sekarang sebab belum 10.30 lagi. Kita akan berehat tepat 10.30. As-samu wa ta'ah. Sebab di antara yang akan kita pelajari adalah as-samu wa ta'ah. Jadi kena taat dengan pemerintah. Pemerintah kita sekarang ni Ustaz Hafiz lah. Beliau yang memerintahkan kita untuk hadir dalam majlis pada hari ini. Jadi sebagai keberkatan, sebagai kita rasa gembira kerana para ulama kita zaman berzaman telah bersusah payah mempelajari ilmu dan menyambung kan kitab ini sehingga sampai kepada kita. Moga-moga mereka semua juga dalam kasih sayang Allah. Maka saya ingin membacakan salah silah para guru yang telah menyambungkan kita sehingga sampai kepada kitab karangan Al-Imam At-Tahawi ini. Lalu saya nak bacakan sanad bagi akidah At-Tahawiyah ini. Saya sebut dalam bahasa Arab. Qala al-faqir ila afi rabbih akhbarana bimatni al-aqidati at-tahawiyah fadilatu Syekh Ad-Doktor Umar ibn Abdullah Kamil Al-Maliki An-Naqsyabandi rahimahullahu ta'ala bil Qahiratil Mahrusah anil Imam al-Muhaddis al-Faqih السيد محمد بن علوي المالكي الحسني عن الشيخ المعمر محمد بن عبد الله بن إبراهيم العكوري المصري عن الشيخ الإمام الفقيه برهان الدين إبراهيم الباجوري الشافعي عن الإمام العلامة المسند محمد بن أحمد بن عبد القادر المالكي الأزهري المعروف بالأمير الكبير عن البدر الحفني عن العلامة البديري عن الشيخ إبراهيم ابن الحسن الكردي الكوراني عن الشيخ أحمد القشاشي عن الشمس محمد بن أحمد بن حمزة الرملي عن شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي نعيم المستملي والحافظ أبي الفضل بن حجر العسقلاني كلاهما عن الشرف أبي طاهر محمد بن عبد اللطيف الربعي المعروف بابن الكويك عن إبراهيم ابن بركات بن أبي الفضل البعلي الصوفي المعروف بابن القريشة عن الحافظ تقي الدين أبي عبد الله محمد بن أبي الحسين أحمد بن عبد الله اليونيني عن الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن أبي الفتح إسماعيل بن الفضل بن أحمد المعروف بالسراج عن أبي الفتح منصور ابن الحسين الثاني بالمثنى, iaitu dengan 2 titik. Sebab sebagian orang tulis al-thani, dia betulnya dengan 2 titik, at-thani. Anil Hafiz
Abi Bakrin Muhammad ibn Ibrahim ibn Ali al-Ma'rufi ibn al-Mukri anil Imam al-Hafiz Abi Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salamah al-Azdi al-Tahawi radhiyallahu ta'ala anhu wa anil jami'. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada nama-nama para ulama yang bersambung salah silah ilmu kita dengan Al-Imam At-Tahawi, menerusi mereka seorang ke seorang sambung menyambung sehingga sampai kepada Al-Imam At-Tahawi. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mereka yang telah kembali ke rahmatullah. Moga-moga disyukuri keberkatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas kesungguhan mereka menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu kepada umat sehingga sampai kepada kita. Al-Fatihah lahum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula membaca mukaddimah Al-Imam At-Tahawi. Kita mulakan dengan membaca mukaddimah beliau dalam menjelaskan tentang kitab karangan beliau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Qala Syekh al-Imam al-Allamah Hujjatul Islam Abu Ja'far al-Warraq al-Tahawi bi Misra rahimahullahu. Hadza, ini start ucapan beliau dan ada sebagian nuskah disebut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza zikru bayani akidah. Maknanya kalau dalam sebahagian nuskah Bismillahirrahmanirrahim dan juga Alhamdulillahi rabbil alamin itu adalah daripada ucapan Al-Imam At-Tahawi. Tapi dalam nuskah kita ini terus hadza zikru, iaitu ada yang ditulis terus hadza zikru, ada yang tulis Bismillahirrahmanirrahim, dan disandarkan bahawa ia adalah daripada Al-Imam At-Tahawi. Maksudnya Al-Imam At-Tahawi memulakan kita ini dengan menyebut nama Allah dan memuji nama Allah Azza wa Jalla. Dan semua benda yang penting tidak didahulukan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan tidak juga disertai dengan Alhamdulillah, maka benda itu adalah terputus. Putus, tak cukup. Maknanya kurang berkatnya. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Semua benda penting yang tidak didahulukan dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia terputus. Umpama kita nak buat korban, udahnya macam masak-masak, at mana ekornya? Kaki ada, kepala ada, ekor mana ekor? Udah lesap, kata ke orang yang jaga. Entah, tadi kami tengok ada gambarnya ekor tu bergerak ke tempat lain. Kan? Maknanya dah ada orang ambil. Apa perasaan? Tak syukur. Begitulah juga. Benda yang baik tetapi tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu walaupun bermanfaat insya-Allah tetapi kurang keberkatannya. Dan disebut Bismillahirrahmanirrahim, kita sebenarnya ingin menyatakan bahawa la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan hanya dengan bantuan Allah. Mari kita sebut dengan nama Allah lah, dengan sebab nama Allah lah, dengan disertai nama Allah lah saya melakukan perbuatan ini. Kalau tak kerana Allah, kalau tak Allah izinkan, tak akan mampu saya melakukan mana-mana perbuatan. Maknanya itu adalah erti Bismillahirrahmanirrahim. Dan selepas mengucapkan nama Allah disertai pula dengan Alhamdulillah, iaitu pujian kepada Allah, mengambil sempena Al-Quran yang dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ayat kedua surah Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila sebut Alhamdulillah, dia akan memberi maksud Alhamdu jami'an faqat lillah. Segala puji itu hanya sebenarnya untuk Allah. Dan di sini menunjukkan tak ada perbuatan Allah yang tidak elok.
Sebab kita hanya memuji yang elok-elok, yang tidak elok tidak dipuji. Bila kita kata semua pujian milik Allah, bererti semua perbuatan Allah adalah bagus, dan semua yang berlaku atas dunia ini adalah perbuatan Allah. Maknanya masa saya mengangkat ni perbuatan saya ke tuan-tuan? Tak. Saya kata Allah yang mengangkat botol ni. Udah lain macam lah pula. Allah yang mengangkat botol. Siapa yang mengajar sekarang ni? Saya ke yang mengajar? Tidak. Allah yang mengajar. Udah. Ini dah jadi macam mana ni? Dah hulul ke akan dibincangkan panjang lebar dalam kitab ini, insya-Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita mengatakan kita sudah jadi Tuhan, tapi kita mengatakan bukan saya mencipta perbuatan mengangkat, perbuatan bercakap, semua yang berlaku ini ciptaan Allah Azza wa Jal. Dan tak ada yang tak elok. Tapi tanah tu runtuh ustaz, udah kereta saya lebuh contoh, habis rosak kereta saya. Itu perbuatan Allah tapi tak elok. Pada kamu nampak tak elok, tapi di sisi Allah itu elok. Kamu bersabar, ada orang boleh tolong. Tengok berapa banyak perbuatan baik yang terhasil dengan sebab ujian itu. Dan Allah cinta kepada orang yang sabar. Maknanya semua perbuatan yang berlaku atas dunia ini semuanya ciptaan Allah, dan dalam masa yang sama tidak ada yang tidak elok. Sebab tu kalau orang kata daraba Zaidun, manil fa'il? Kalau orang mesti tanya, daraba Zaidun, manil fa'il? Daraba Zaid. Daraba telah pukul, Zaid, Zaid lah. Zaid telah pukul. Siapa pelaku? Orang Nahwu kata Zaid. Tanya orang tasawuf, orang akidah, daraba Zaid, manil fa'il? Allah, dia kata. Allah yang telah melakukan. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah anda wahai Nabi sewaktu anda melemparkan, melainkan Allah yang melemparkan. Main Allah mengakui juga Nabi yang melempar. Main perbuatan tu perbuatan Nabi juga. Tetapi hakikatnya dia adalah ciptaan Allah. Kerana tidak ada dua pencipta. Jadi bila sebut alhamdulillah, kita sebenarnya ingin memperakui semua kebaikan itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Haza zikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Kita sambung selepas kita berehat, sebab saya dah terlebih 4 minit pula. Sebab apa? Sebab ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita berhenti kejap. Nanti kita sambung semula dengan mukadimah kitab ini. Moga-moga direzekikan Allah untuk kita bersama sampai ke petang biiznillah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.